Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, belum ada orang untuk jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar sila komen jelas ataupun tidak. Minta bantuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila berikan komen jelas ataupun tidak suara. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Az-Zahra, terima kasih Muhammad Rijal. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashraf, terima kasih. Semoga anda juga sihat dan semua yang mendengar. Malam ni insyaAllah kita akan berbicara berkenaan dengan makna dan kaitannya dengan kesihatan mental. Okey. Planet Marikh jelas ya. Okey. Rifah Rizwanul Hakim. Saya akan mark awak Kita tunggu kawan-kawan kita join sekali sekejap. Ramai bila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aiman Hadi. Terima kasih komen. Jelas ya. Ibu pun ada. Tajuk apa hari ni Tajuk kita pada hari ini adalah keperluan jiwa kepada makna. Dia adalah sambungan kepada siri berkenaan dengan penyakit mental dan Islam. Jadi pada malam ini saya akan berkongsi berkenaan dengan keperluan jiwa manusia kepada makna. Okay, meaning. We will be speaking about the importance of meaning tonight. Bagi siapa yang mungkin terlepas siri yang pertama dan kedua, ada di YouTube dan ada di Facebook saya, penyakit mental dan Islam bahagian 1 dan bahagian 2. Ini adalah bahagian 3 InsyaAllah mungkin akan sampai ke siri yang kelima saya rasa, kalau tidak lebih daripada itulah. Okey, boleh kita mula ke? Okey, tanpa membuang masa, kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Okey, sebelum saya mulakan, saya minta komen sikit, line okey tak? Sangkut-sangkut ke atau lancar? Line lancar ataupun sangkut-sangkut? Sebab ada yang tulis buffering. Okey, tak ada respon Kalau gitu kita teruskan. Assalamualaikum Ustaz Ruknuddin. Semoga mendapat manfaat daripada perkongsian ana pada malam ni. Sesiapa yang nak komen boleh komen, saya dah publikkan. Line okey Alhamdulillah. Jelas dan lancar. Terima kasih. Baik.
Malam ni kita berbicara berkenaan dengan satu perkara yang kalau dia tak ada, maka susah untuk kita teruskan kehidupan. Kalau dia tak ada, payah untuk kita sebagai manusia untuk meneruskan kehidupan. Apakah perkara tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah makna hidup, tujuan hidup. Kita biasa dengar orang-orang yang berada dalam keadaan kesedihan yang tinggi, ataupun mungkin orang yang pernah terfikir nak bunuh diri, atau pernah mungkin cakap dengan awak, saya rasa macam saya tak nak hidup lagi. Biasanya kata-kata seperti itu akan datang bersama kenyataan-kenyataan seperti ini. Hidup saya macam dah tak ada makna lagi. Betul tak? Bila makna tak ada, manusia mungkin boleh ambil nyawa dia sendiri. Apa makna ni sebenarnya? Betapa penting dan besarnya makna. Bila dia tak ada, orang tak nak hidup. Tapi sayangnya hari ini tak ramai manusia yang nak mencari makna. Ramai manusia tak kisah pun tentang makna. Cubalah tanya. Jumpa kawan-kawan ke, tanya keluarga, dah cari makna? Kan? Dah cari duit, biasa orang tanya. Dah cari makan? Kan? Dah cari makna? Dah tahu makna? Orang akan, are you okay? Kan? Orang akan tanya kita pula, are you okay? Sedangkan makna ni kalau tak ada, manusia tak boleh bangun tidur pun. Manusia tak boleh nak gerakkan tubuh badan dia pun kalau tak ada makna. Sebab tu orang-orang yang berada dalam keadaan yang begitu depressed, mereka kata nak bangun daripada katil pun susah, Ustaz. Okay, dan penyakit mental ni seperti yang saya cerita, dia ada dua broad kategori. Satu, penyakit mental yang disebabkan oleh otak, ada some chemical imbalance in the brain, ataupun ada injury, ataupun ada gangguan jin dan sihir. Lagi satu, psychological, maksud dia perkara yang berlaku dalam kehidupan ini memberi kesan kepada kesihatan mental, khususnya cara kita respon dengan masalah-masalah yang berlaku dalam hidup kita. Kalau salah respon, lepas tu respon yang salah itu kita repeat, jadi mental habit, jadi habitual response, dia pelan-pelan akan jadi mental illness. Okey? Baik. Jadi bila tak ada makna, susah untuk kita hidup. Nak makan pun tak lalu. Betul tak? Orang kata mandi pun tak basah. Dah tak mau lagi nak berjenaka. Dah tak mau lagi nak buat baik. Bila sudah kehilangan makna. So makna ni penting teman-teman sekalian. Okay, terima kasih daripada JB. Saya nak kongsi sebuah buku sebenarnya. Bukan sebuah lah, ada banyak yang ditulis oleh penulis yang sama. Nama dia adalah Dr. Viktor Frankl. Dia dah meninggal. Dia ni adalah seorang Yahudi. Dan saya suka mengambil pengajaran daripada orang-orang bukan Islam ni, untuk kita sedar sebagai umat Islam, kita sepatutnya lebih baik daripada mereka. Tapi kalau kita boleh belajar daripada mereka, ada hikmah yang datang daripada mereka, kita ambil. Bismillah. Kemudian nanti saya akan bawa ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW, okay, sebagai, kita kata sebagai apa, paksi kepada penyampaian saya pada malam ini. Viktor Frankl ni siapa? Dia adalah seorang psikiatris, doktor, psikologis. Ada kata dia psikiatris, ada kata dia psikologis. Saya lihat dia mungkin kedua-duanya sekali. Dia hidup di zaman Hitler. Okay. Dan yang bestnya tentang dia ni, dia ditangkap oleh Nazi dan dimasukkan ke dalam concentration camp. Dia dimasukkan ke dalam concentration camp. Dan kita tahulah cerita-cerita concentration camp ni. Okay, bagi siapa yang kata concentration camp tu hanya hoax, hanya conspiracy theory, saya tak mahu nak bincang benda tu pada malam ini. Okay, let's take it as a fact. Okay, katalah kita ambil benda tu sebagai fakta, kita tetap masih boleh belajar daripada buku ni. Saya lebih cenderung mengatakan bahawa benda tu memang betul-betul berlaku. Okay, jadi Viktor Frankl ni ditangkap, masuk dalam concentration camp. Bila masuk dalam concentration camp, okay, apa beza psikiatri dengan psikologi?
Psychiatry ni dia lebih kepada the physiological aspect of your body, of your illness. Physiological aspect ni maksud dia otak. Dia banyak fokus kepada otak. Kalau psikologis pula, dia fokus kepada ialah lebih daripada otak itu sendiri. Dia mungkin berbincang tentang hubungan awak dengan keluarga, kan, awak punya childhood macam mana, kan. Dia buat psikoterapi, talking therapy. Kalau psikiatris, dia biasanya akan prescribe obat lah. Tapi psikiatris, kalau dia lihat awak perlu psikoterapi, dia akan refer awak pergi jumpa psikologist. Okey? Baik, itu perbezaan dia. Jadi Viktor Frankl ni, bila masuk ke dalam concentration camp ni, dia melihat ramai orang-orang yang dalam tu bunuh diri. Kita cuba fikir-fikirlah kan. Kalau dah masuk concentration camp ni, dan nampak kawan-kawan awak kena pergi gas chamber, kena bunuh, kenapa awak nak teruskan kehidupan? Sebab tu ramai di kalangan mereka, dia orang sengaja lompatkan diri mereka pada barbed wire. Barbed wire ni ialah wire besi, dawai besi yang tajam-tajam tu, dan yang ada electricity. Jadi siapa yang langgar ataupun mencampakkan diri kepada barbed wire tersebut akan mati. So dia kata ramai di kalangan mereka yang dalam concentration camp tu, kerana tidak melihat apa-apa makna lagi untuk meneruskan kehidupan, mereka terus mencampakkan diri mereka kepada barbed wire tersebut. Tapi Viktor Frankl tidak melakukan perkara yang sama. Bahkan dia kata, satu perkara yang menyelamatkan aku daripada membunuh diri dan menyelamatkan orang-orang lain yang ada dekat dalam concentration camp yang sama daripada bunuh diri. Apakah itu? Makna. Mereka berusaha mencari makna dan mereka dapat makna tersebut. Dan apakah makna yang disentuh oleh Viktor Frankl? Makna yang dia dapat pegang, bukan sentuh, maksud yang dia dapat pegang betul-betul sehingga memberikan dia semangat untuk meneruskan kehidupan. Menarik. Dia kata apa? Courage in the face of tribulation and suffering. Makna kehidupan manusia adalah keberanian dalam menghadapi kesusahan, cobaan, kesengsaraan. Dia kata itulah pencapaian tertinggi yang seorang manusia boleh capai. Dia menarik. Kenapa saya kata menarik? Sebab dia selari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Mereka ni orang-orang yang berfikir. Bila Allah kurniakan akal kepada manusia dan manusia menggunakan akal fikirannya dengan baik, maka sudah tentu kadang-kadang apa yang dia fikirkan tu betul, kena dengan apa yang wahyu cakap. Dan bila mereka kata perkara yang selari dengan apa yang kita pegang, itu lebih mengukuhkan. Walaupun kita tidak perlu pembuktian daripada mereka, kita tidak perlu pun mereka mengukuhkan iman kita, tetapi bila perkara-perkara ini berlaku, bila kita dengar daripada mereka, ia mengukuhkan lagi keimanan kita. They are affirming what we already knew from day one. Dia kata apa? Tujuan dan makna kehidupan manusia yang paling tinggi adalah keberanian. Okey, keberanian dan kesungguhan dan kesanggupan untuk menghadapi kesusahan, kesengsaraan. Itulah pencapaian paling tinggi yang boleh dicapai oleh seorang manusia. Adakah yang sedang dibahaskan sekarang ini teori kewujudan? Bukan. Yang sedang dibahaskan pada sekarang ini adalah berkenaan dengan makna kehidupan. Okey, yang berkaitan dengan mental illness. Okey. Dan dalam buku dia, Viktor Frankl ada kongsi sebuah kisah di mana dia bertemu dengan seorang nenek. Dan nenek ni tak ada keluarga, tak ada apa, seorang-seorang kat hospital, dan tanda-tanda kematian dia sudah hampir lah. Sudah jelas. Dia dah akan mati tidak lama lagi. Jadi Viktor Frankl bercakap dengan makcik tersebut. Makcik tersebut kata macam ni, aku dalam hidup ni tak adalah pencapaian besar yang aku boleh banggakan. Kan? Aku bukanlah saintis, aku bukanlah pemikir, aku bukan scholar, aku bukan humanitarian, aku bukan anak yang baik ataupun mak yang baik dan sebagainya. Tetapi bagi aku, nenek tua ni kata, yang memberikan aku semangat untuk meneruskan kehidupan adalah aku ingin mencapai sesuatu sebelum aku mati. Apa yang dia nak capai? Dia nak mencapai
yang tadi tu. Aku nak menghadapi kematian dalam keadaan berseorang diri ini, aku nak menghadapi dengan keberanian. Ini orang bukan Islam yang cakap. Dan saya bila baca ni, saya rasa macam kena sepak, kan? Kita rasa malu. Mereka-mereka yang tidak ada iman kepada Tuhan, tidak ada kepercayaan kepada hari akhirat, tetapi mereka masih mampu membina sesuatu makna dalam hidup untuk meneruskan kehidupan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ini telah memberikan kita satu nikmat akal yang besar. Akal ni kalau kita gunakan betul-betul, macam-macam manfaat dia boleh berikan kepada kita. Tapi sayangnya mereka tidak mendapat makna yang sepenuhnya. Viktor Frankl, F-R-A-N-K-L, F-R-A-N-K-L, Viktor Frankl. Jadi saya baca kisah dia ni, saya naik segan. Tapi Viktor Frankl ni dia Yahudi, dan jelas dalam buku-buku dia kita boleh faham bahawa dia ni mendapat makna daripada agama dia. Dia beragama Yahudi. Sudah tentu dia percaya pada Tuhan, dia percaya kepada syurga, percaya pada neraka. Dan itu yang meneruskan semangat dia untuk terus hidup. This is a very, very important fact. Hari ini kita hidup dalam sebuah zaman di mana keimanan kepada Tuhan sudah semakin tergugat. Maksud saya tergugat ni dalam hati manusia. Kewujudan Allah ni tidak tergugat. Tapi dalam hati manusia ni mungkin dia berjaya digegarkan oleh teori-teori tertentu, falsafah-falsafah tertentu. Dan apabila keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak kukuh, nak cari makna dalam hidup susah. It's very difficult to find meaning. Okay, Viktor Frankl tadi pun dia percaya pada Tuhan, dan saya yakin dia punya makna hidup dia yang dia dapat tu kerana kepercayaan dia kepada Tuhan. Okey, kepercayaan dia kepada Tuhan. Jadi hari ini apabila keimanan kepada Tuhan dicabar sebenar-benar cabaran, kebimbangan saya adalah manusia akan kehilangan makna dalam hidup. This is one of the worst repercussion of atheism, nihilism, postmodernism. Manusia akan melihat bahawa maybe there's no meaning in life. Ya, siapa-siapa yang terbaca tulisan John Paul Sartre, Albert Camus, Nietzsche, ini semua adalah ahli-ahli falsafah barat yang jelas mereka ni menghentam konsep makna. Mereka kata hidup ni tak ada makna. Or you construct your own meaning. Okay? You construct your own meaning. Ada yang sampai kata jangan buang masa mencari makna. There's no point because there's no meaning to life. Dan mereka bertitik tolak daripada kritikan mereka kepada agama, kepada Tuhan, kepada konsep syurga neraka, kepada konsep morality. Maka bila semua tu dah roboh, akhirnya Tuhan tidak wujud. Bila Tuhan tidak wujud, Ustaz pernah jumpa? Pernah. Kita pernah. Tapi tak semua etis yang sama tahap dia, sama level dia. Ada etis yang berilmu, ada etis yang tidak berilmu. Ada etis yang boleh berhujah, ada etis yang tak boleh berhujah. Ada etis yang jahil, kan? Ada yang alim. Ada yang ikut hawa nafsu, ada yang murtad, tinggalkan Islam jadi etis kerana emosi, bukan kerana berfikir. Ada yang tinggalkan Islam kerana dia berfikir tapi dia tak jumpa. Kerana dia diajar Islam dengan cara yang tak betul. Okey, maka dia pun tinggalkan agama Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah jumpa seorang anak muda. Okey, umur dia 16 tahun. Tapi mungkin ada yang kata, Ustaz, alah budak-budak itu ikut emosi je Ustaz, ikut hawa nafsu je Ustaz. Tak, budak 16 tahun ni, awak tahu antara soalan-soalan yang dia tanya saya. Okay, very educated young man, very matured beyond his age. Dia tanya saya soalan, why must there be something instead of nothing? Okay, kenapa perlu ada apa-apa berbanding tiada apa-apa langsung? Okay, tak ramai orang yang tanya soalan-soalan macam ni. Memang soalan-soalan ni ada dalam buku-buku falsafah. Tapi saya tanya dia, awak baca ke buku-buku falsafah ni? Dia kata tidak. Dan saya lihat ada kejujuran pada dia lah. Dia jujur nak faham, kan? Dan dia tanyalah soalan-soalan macam makna kesengsaraan, the meaning of suffering, yang pada dia bercanggahan dengan konsep kewujudan Tuhan dan sebagainya. Dan kita jangan marah, kita jangan mengamuk, kita jangan cepat-cepat nak label, nak tuduh orang dan sebagainya, nak menghentam orang. Ada orang ni dia tanya sebab dia jujur, dia ikhlas nak faham, dia mencari kebenaran.
Dan ramai di kalangan mereka, mereka punya IQ level lebih tinggi daripada rata-rata orang. Jadi bila mereka bertanya dan awak tidak bertanya, tidak bermakna awak lebih baik daripada mereka. Okey, itu menunjukkan akal mereka lebih bergerak dan lebih berfungsi. Orang yang tak tanya soalan ni kan, dia telan semua yang ustaz dia cakap. Saya cakap semua awak telan kan. Orang yang bertanya soalan yang besar-besar tu lebih baik. Sebab akal dia punya kemampuan tu lebih besar. Dan orang macam ni kita jangan condemn dia. Sebab kalau dia betul jujur mencari kebenaran, dia akan jumpa kebenaran dalam Islam. Kan, tapi kalau dia sengaja setakat nak mencabar sana mencabar sini, that's a different matter. Okey, kita patah balik kepada konsep makna tadi tu. Apa saya tengah cerita tadi ahli-ahli falsafah barat, Albert Camus, John Paul Sartre, Nietzsche, semua kata tak payah ada makna dalam kehidupan ini. There's no meaning to life. So bila tak ada makna, bahaya. Okay, the problem is big. Antara akar dia adalah atheism itu sendiri. Saya nak tukil beberapa kalam. Ini daripada Julian Huxley. Okay, nama besar barat. Newton showed that God did not control the movements of the planets. Laplace, in a famous aphorism, affirmed that astronomy had no need of the God hypothesis. Darwin and Pasteur, between them, did the same for biology. And in our own century, the rise of scientific psychology and the extension of historical knowledge have removed gods to a position where they are no longer of value in interpreting human behavior and cannot be supposed to control human history or interfere with human affairs. Okey, apa yang Huxley nak kata? Huxley nak kata penemuan-penemuan sains sejak 500 tahun lepas sampailah ke abad kita ini, okey, telah menyatakan kepada manusia bahawa kita tidak lagi memerlukan konsep Tuhan. Kalau dulu dia kata, kalau dulu kita memerlukan konsep Tuhan untuk kita percaya, untuk kita survive, kan? Sebab manusia ni kalau dia tidak ada sesuatu pegangan, dia tak boleh nak teruskan kehidupan. Jadi dia tuduh manusia dulu mereka-reka konsep Tuhan setakat untuk survive, untuk meneruskan kehidupan. Maka dia kata sekarang ni we do not need that anymore. Kita tak perlukan benda tu lagi sekarang ni. Sebab kita sudah ada sains. Okey, ini antara faktor-faktor yang buatkan ramai anak muda Melayu kita juga, okey, yang baca tulisan-tulisan seperti ini atau yang melihat movie-movie barat, ya, drama-drama barat, dia terkesan sebab mereka selitkan falsafah mereka secara halus dekat dalam. Benda-benda ni ada dalam mereka punya movie, dokumentari pun ada. Okey, another statement by ini Fred Hoyle. Fred Hoyle ni disalahkan Darwin lah. Dia kata Darwin yang buka pintu kepada semua ni sehingga manusia kehilangan makna dalam kehidupan. Saya tak naklah salahkan Darwin totally sebab Darwin masih percaya pada Tuhan sebenarnya. Darwin sendiri bukan ateis, kan? Banyak orang yang ambil ataupun berpegang kepada evolution theory jadi ateis. Tapi Darwin sendiri bukan ateis. Dia percaya kepada Tuhan. Okey. Ni dia kata, the concept of God has reached the limits of its usefulness. It cannot evolve further. Ni saya kata tadi. Dia kata konsep Tuhan ni dah tak payah nak pakai lagi dah. Kan, delusi yang kita dah pegang selama ini dah tak bermanfaat lagi untuk kita teruskan dengannya. So we do not need the concept of God anymore. Dan wallahi saya kata, ramai anak-anak muda kita, anak-anak Melayu kita sebenarnya menyembunyikan atheism dalam hati mereka. Depan mak ayah mereka solat, depan mak ayah mereka puasa, tapi hakikatnya mereka tak percaya lagi. Kenapa mereka puasa, mereka solat depan mak ayah? Because they do not want conflict. They are not able to bear with the upcoming conflict that will come from their confession. Sebab bila mereka mengaku, biarlah, kan, kalau mak ayah Melayu ni kan, rata-rata bukan semua, yang traditionalist, kan, very reserved, kan, very conventional. Anak kata, betul ke Allah ni wujud ayah? Mak, habis, kan? Mereka tak akan deal with that question. Dia akan sweep under the carpet. Dia akan marah budak yang tanya tu. Ini berbahaya. You salah respon dengan soalan-soalan macam ni, kemungkinan anak-anak you jadi ateis, murtad lebih besar. So if you do not know how to respond, at least you point them to someone or a book that can give a response to them. Kalau kamu tak boleh, jangan kamu dismiss, jangan kamu marah. Sebab mereka ada hak untuk bertanya, mereka ada hak untuk faham. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak tanya, dalam dunia sekarang ni, manusia yang tidak percaya kepada Tuhan,
apakah makna-makna yang mereka cipta untuk diri mereka, untuk mereka meneruskan kehidupan? What are the kinds of meaning that human beings create for themselves? Kan? Saya rasa awak kenal kawan-kawan yang bukan Islam, atau kawan-kawan yang Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Apakah makna hidup yang mereka reka? What are the meanings of life that they created so that they can continue with their life? Mungkin ada yang boleh kongsi? Ada yang boleh kongsi? Okay, saya ada senaraikan beberapa yang saya dapati daripada orang yang saya jumpa, bacaan-bacaan yang saya buat, saya ada senaraikan. Yang pertama sekali adalah survival. Okay? Cuma survival ni dia kelakar sikit. Orang yang kata, oh saya makan sebab saya nak survive, saya kerja sebab saya nak survive. Soalan dia, kenapa nak kena survive? Betul tak? Okay, live for nothing, die for something. Ungkapan ini falsafah ke Ustaz? Live for nothing, die for something. Jujur saya tak pernah dengar kalam ni, tapi kelakar. Sebab live for nothing, die for something. Okey, maksud dia awak korbankan diri awak untuk sesuatu yang lebih besar, yang berharga, tapi awak sendiri hidup tak ada makna. Ni kelakar lah. Pada saya ni contradiction lah. Okey, saya tak pernah dengar lah dalam kalam-kalam ahli falsafah benda tu. Pertama sekali survival. Kenapa makan? Nak survive. Kenapa kerja? Nak survive. Soalan dia, kenapa nak kena survive? Why should we continue on living? Betul tak? Ini soalan kunci dia. Itu Rainbow punya line, biar betul. Love overcome everything. Orang ni dah fana ke malam-malam ni? Rifa'ah turun daripada Mars balik ke bumi. Apa beza atheist dengan agnostik? Okay, atheist ni orang yang dia jelas-jelas kata dia tak percaya pada Tuhan. Agnostik ni orang yang tak pasti lagi. Dia kata saya tak ada bukti Tuhan ada, saya juga tak ada bukti Tuhan tak ada, saya tak tahu. Itu agnostik. He just say I don't know, I'm not sure. Atheist ni dia affirm, dia kata saya memang percaya Tuhan tak wujud. Okay? Atau ada lagi satu terma dipanggil sebagai negative atheist. Pelik kan orang ni. Dia ada positive atheist, ada negative atheist. Positif ni apa? Atheist yang kata Tuhan tak ada, confirm. Okay? Itu positive atheist. Negative atheist pula adalah mereka yang kata saya tak percaya pada Tuhan sebab tak ada bukti Tuhan wujud. Dia negating. Yang tadi tu dia posit. Okay? So agnostic pula dia kata I'm not sure. Okay, ada kata just follow the flow. Makna hidup mereka just follow the flow. Ini dah to be one with the world. Okay, this is very interesting. It's a mystical, spiritual meaning that they create for themselves. Okay, to be one with the world. Tadi siapa lagi ada cakap? Saya check. Some live to eat, to enjoy only. Okay, enjoyment betul. For pleasure. Nanti saya akan kongsikan. Jadi survival ni adalah sangat kelakar. Dia berkait dengan konsep survival of the fittest yang dibawa oleh Darwin lah kan. Survival of the fittest ni falsafah biologi yang mereka katakan bahawa spesies yang akan hidup, yang akan selamat, yang akan berkembang biak adalah spesies yang paling kuat. Okay? Jadi alam ini, nature ni, dia saling berbenturan, okay, untuk survival. Jadi kita ni sebagai seorang manusia pun, kalau kita tidak saling konflik, kalau kita tidak tamak, kalau kita tidak mementingkan diri kita, selfish, maka kita tidak akan mampu survive. Bila kita tak survive, kita tak dapat meneruskan kita punya baka kita untuk jadi keturunan-keturunan yang selepas ini. Jadi kita kena become selfish. Dalam teori ekonomi pun sama juga. Tahu tak? Resources are scarce and human needs are unlimited. Sumber alam ni sikit, sedangkan keperluan manusia ni banyak. Dan Thomas Malthus, salah seorang ekonomis, dia kata bangsa manusia ni berkembang secara geometrik. Kalau tak silap saya, geometrik ni berganda-ganda, 2, 4, 8, 16, 32 dan sebagainya. Tapi resources dunia ini berkembang hanya secara aritmetik. Maksud dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tak boleh meet. Bila tak boleh meet, nak tak nak kena
ada war, kena ada peperangan, kena selfish. Setiap manusia kena mementingkan diri dia sendiri. Kalau tidak, dia tidak boleh sebab. Jadi survival ni as a meaning of life is very dark. Manusia yang berpegang kepada falsafah survival ni, dia akan sangat selfish, sudah tentu. Susah untuk kesian dengan orang lain, susah untuk simpati, susah untuk empati. Orang macam ni, it's not fun to be with. Orang yang kita nak lari daripada mereka lah. Okay, sebab otak dia, what can I get for myself, what I can get for myself. Dan orang macam ni susah untuk bahagia. It's very difficult for you to be happy. Betul tak? Kita semua pernah mengalami dalam hidup kita, kita pernah berpengalaman selfish. Betul tak? Waktu kecil ke, waktu remaja ke, ataupun sampai dah tua-tua macam ni, kadang-kadang selfish. Dan bila selfish tu bahagia tidak? Kita akan rasa pleasure, tapi bahagia tak dapat. Bahagia kita dapat bila kita buat pengorbanan. Tapi bila pengorbanan kita buat, kadang-kadang tak rasa pleasure. Itu dia. Kalau selfish dapat pleasure, tak dapat happiness. Tapi kalau awak berkorban, awak tak dapat pleasure, tapi awak dapat kebahagiaan, happiness. Okey, itu yang pertama, mereka mencari survival. Apa lagi makna yang manusia reka? Pleasure, kan, yang tadi ada sebut, hedonistic. Pleasure, mencari kenikmatan, keseronokan, kemanisan. Okay, ada tanya apa purpose of life. Okay, saya akan kongsi nanti. Ini sebagai mukadimah. Mukadimah ni panjang sikit. Okay, pleasure, mencari kenikmatan. Sayangnya kenikmatan yang manusia cari adalah kenikmatan tubuh. Betul tak? Kenikmatan yang paling akar sekali lah. Apa yang dipanggil sebagai food and sex. Betul tak? Bahkan ada kajian, saya nak kongsi ni. Siapa yang hidup dia sibuk dengan makan, dengan seks, nama, kekayaan, nak dipuji, nak dipuja, nak orang pandang, orang macam ni kemungkinan dia untuk kena penyakit mental lebih besar daripada orang lain. Ada kajian yang mereka buat. Kita baca pun macam kelakar. Kenapa saya kata kelakar? Sebab inilah mesej para nabi, betul tak? Inilah mesej orang-orang agama sejak zaman dulu ni. Jangan kejar nama, jangan riak, jangan kejar pandangan manusia, jangan don't waste your life in trying to prove something to other people. Berapa ramai orang yang kata, nanti tunggu dia, nanti dia akan tahu siapa aku, kan? Ada orang dia memandu hidup dia dengan slogan tu, nanti dia akan tahu siapa aku. Nak membuktikan sesuatu kepada keluarga, nak membuktikan sesuatu kepada kawan, nak membuktikan sesuatu kepada masyarakat. Dan suruh hidup dia didedikasikan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kan stres tu, kan? Jadi saya nak bacakan research ni. Ni daripada buku The Lost Connections of Johann Hari. Ni bagus berkenaan dengan depression. Dia kata macam ni. 22 different studies have found that the more materialistic and extrinsically motivated you become, the more depressed you will be. Dia kata ada 22 kajian atau yang pernah dibuat. Okey. Kalau awak ni materialistic dan extrinsically motivated. Extrinsically motivated ni maksudnya motivasi awak bukan datang daripada hati awak sendiri. Motivasi awak kerana nak menunjuk sesuatu pada orang lain. Okey. Jadi kalau awak materialistic dan kalau awak extrinsically motivated, kemungkinan awak jatuh depression lebih besar. And 12 different studies found that the more materialistic and extrinsically motivated you become, the more anxious you will be. Ni lagi satu, ni tentang kebimbangan, tentang anxiety. Sama juga, cuma ni ada 12 kajian. Similar studies inspired by teams' work and using similar techniques have now been carried out in Britain, Denmark, Germany, India, South Korea, Russia, Romania, Australia and Canada. And the results all over the world keep coming back the same. Mereka buat kajian satu dunia sama saja. Orang yang mencari dunia, orang yang mencari nama, yang mencari duit, yang mencari pangkat, kemungkinan dia jatuh depression dan jadi anxious lebih tinggi daripada orang lain. Tapi bukan saya nak kata semua orang yang ada depression, semua orang yang ada anxiety, mereka cinta dunia. I'm not trying to say that. I'm saying siapa yang belum ada, tapi awak ada penyakit ini, suka pandangan manusia, kan, nak pujian orang, kan, bimbang sangat apa orang fikir tentang kita, awak punya kemungkinan jatuh depression lebih tinggi daripada orang biasa. So please take care dan hati-hati. Jadi berbalik kepada point tadi, siapa yang hidup mencari pleasure, okay, pleasure, kenikmatan yang sementara,
dia hanya akan dapat short term validation sahaja, dan kesan buruk dia nanti besar. Okey, sebab benda-benda ni tak kekal. Kenikmatan, pleasure ni dia tak kekal, dia sekejap je. Dan yang paling penting, kenikmatan ini selalu datang dengan kepahitan. It always come with some pain actually. Okay, it will always come with some pain. Ustaz, ada perancangan tak nak tulis buku berkaitan depression dan Islam? Saya lebih selesa berceramah dan buat slides, kan, buat presentation. Dan buku tu nanti insya-Allah. Bila slide saya dah banyak sangat, nanti saya akan insya-Allah kembangkan jadi buku lah. Saya akan cuba kembangkan jadi buku. Nak validation dari orang rupanya penyakit mental. Tak adalah saya kata macam tu. Saya tak kata orang yang nak validation ni sakit mental. Tidak. Sebagai seorang anak, kita nak validation mak ayah kita waktu kita kecil. Bukan makna budak tu ada sakit mental. Tidak. Nak validation ni okey, cuma jangan melampau. Kan? Kadang-kadang kita pun nak validation daripada isteri pun nak validation daripada suami. Validation ni apa maksud dia? Kan? Kita nak, suka ke tak saya buat ni, awak nak ke, awak suka ke, kan? Kita nak tahu orang suka ke tidak. Penting juga tu. Tapi jangan sampai kita menjadikan kehendak orang lain sebagai panduan hidup kita. Itu yang menjadi masalah dia. Okey, sampai kita hidup hanya untuk orang. Allah out of the picture, totally out of the picture. Okay, kita nak validation manusia pun kerana kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak validation mak ayah kita, betul tak? Kita nak validation keluarga kita yang baik-baik lah. Jangan validation yang tak baik. Validation yang baik-baik, kita tak ada masalah. Okay? Baik, kita teruskan. Ada pula yang, apa makna yang dia buat dalam hidup dia? Dia cipta makna hidup saya adalah saya mengharapkan untuk adanya makna. Okay. Maksudnya dia hidup dalam pengharapan. InsyaAllah satu hari nanti saya akan jumpa makna hidup. Kan? Ada orang bukan Islam yang cakap macam tu, ada orang Islam yang cakap macam tu. Saya tak tahu makna Ustaz hidup saya. InsyaAllah lah mungkin satu hari nanti saya tahu makna saya. Kan? Ini hoping for meaning, mengharapkan adanya makna di masa hadapan. Kemudian ini paling pelik pada saya. Ada orang, cara dia nak keluar daripada kehidupan yang tidak bermakna ni, dia memilih menghilangkan kewarasan diri dia. Madness, dia choose madness. Mereka memilih kegilaan. Sebab tu ada yang berpandangan Friedrich Nietzsche tu, okay, ahli falsafah yang bawa ni, yang banyak mempromosikan nihilism, dia akhirnya kan jadi gila. Okay, dia jadi gila. Kemungkinan he chose to be mad. Sebab there's no other way. You either commit suicide ataupun you resort to madness. Ini dipanggil sebagai apa, kegilaan yang sengaja lah, kalau kita nak kata macam tu lah. Oi, banyak soalan-soalan best ni. Nanti nanti saya check balik soalan awak, kemudian saya jawab nanti. Jadi resorting to madness. Kemudian ada pula kata makna hidup saya adalah ketiadaan makna itu sendiri. Okey, ini orang yang ada masalah. Okay? Ini orang yang ada masalah. Saya tak mau nak cakap banyak lah tentang benda ni. Jadi ini beberapa makna-makna yang manusia reka untuk meneruskan kehidupan. Tapi soalannya adalah, adakah di sana makna yang lebih baik daripada semua makna-makna yang kita senaraikan tadi? Di sinilah datang kemu'jizatan Islam. Dalam makna hidup pun sebenarnya Al-Quran memu'jizkan makna mengalahkan segala pesaing-pesaingnya. Segala teori-teori tentang makna, tentang kebahagiaan, Al-Quran punya yang paling baik, yang paling selamat, yang paling bersih, yang paling betul-betul boleh buatkan kita capai kebahagiaan dan memahami sebenar-benar makna dalam hidup kita. Baik, jap, saya tengok komen jap. Jazakumullah Abu Hakimi. This higher state of consciousness yang mana people talk about doesn't have any ties to the meaning of life. Okay, tak ada. Higher state of consciousness ini, dia berkenaan dengan perception. Perception ni cara manusia menggapai. Okay, manusia ada macam-macam tahap kesedaran. Antaranya adalah kesedaran kita yang biasa ni lah. Saya sedar tentang diri saya sedar saya tengah tak tidur. Okay, saya tahu apa saya cakap. Kemudian ada state di mana awak antara tidur dengan sedar. Antara tidur dengan sedar.
Awak tak adalah hilang kesedaran totally, dan awak taklah tidur. Awak ada sedar-sedar sikit tapi tak sedar totally. Itu second stage of consciousness. Lepas tu ada kesedaran pula yang dipanggil sebagai kesedaran tidur dalam mimpi. Diorang ni mendakwa bahawa ada kesedaran-kesedaran tahap lain. Okay, there are higher levels of consciousness. Higher level consciousness ni ada berkait dengan persepsi, yang berkait dengan perception. Bila saya sebut perception ni bukan persepsi dalam bahasa Melayu yang kita sebut persepsi, agakkan, sangkaan pada orang, bukan. Perception ni adalah gapaian. Okey, kemampuan manusia menggapai ni ada tahap-tahap yang berbeza. Dan mereka cakap orang yang ada telepati, ya, orang yang ada clairvoyance, itu semua ada higher state of consciousness. Okey. Sekejap saya tengok soalan sekejap. Sometimes pengorbanan itu menghancurkan hati tak when there is no appreciation. Betul. Tapi kadang-kadang hati kita perlu dihancurkan juga. Okey. Dia perlu ada inkisar. Kenapa Allah biarkan hati manusia kadang-kadang pecah dan hancur? Allah nak beritahu kita banyak kali, jangan gantungkan perharapan pada manusia. So kadang-kadang Allah sengaja biarkan dia pecah supaya kita cari Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya. Allah nak beritahu kita sampai bila lagi, kan? Berapa banyak kali dunia telah mengecewakan kita, berapa banyak kali manusia telah mengecewakan kita. Bukankah sampai waktu untuk kita kembali betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan proses pecahan ni akan berlaku beberapa kali dalam hidup kita. Okay. So, in summary, the meaning people come up with are survival, seeking pleasure, hoping for meaning, choosing madness. Sebenarnya ada banyak lagi, Rozana, tapi tak apa, cukup buat malam ini sebab saya takut saya terlari ke cerita lain pula. Okay? Now, sekarang ni soalan yang seterusnya, apakah makna? What is the meaning of meaning? Kita kata nak cari makna dalam hidup, makna ni apa? Makna dia ada macam-macam lah. The first meaning of meaning is purpose itself. Makna yang paling besar adalah tujuan, purpose. Kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengan dia, apa yang sepatutnya tidak menyibukkan dia. Itu Nabi guna ya'ni, aniya, ya'ni. Perkataan makna berkait dengan perkataan aniya itu kata akar dia, root word dia, root verb dia kalau tidak silap saya. Jadi makna ni maksud kaitan, ya, connection. Bila kita sebut hidup ni tidak ada makna, perasan tak sebenarnya bila kita kata hidup kita tak ada makna lagi, hidup kita sebenarnya sudah terputus-putus. Kita dah terputus daripada manusia, terputus daripada Tuhan, terputus daripada alam. We do not know why we are here anymore. We do not know why we should go to work. Betul tak? Itu yang kata-kata orang yang kata hidup dah tak ada makna dah. Saya tak tahu kenapa saya kena makan lagi, Ustaz. Saya tak tahu kenapa saya kena mandi, Ustaz. Saya tak tahu kenapa saya kena sayang anak isteri saya, Ustaz. Saya tak tahu lagi kenapa saya kena... itu dah terputus. Dia dah tak tahu letak diri dia dekat mana dalam hidup ni. Apa tujuan dia meneruskan kehidupan, dia dah tak tahu lagi. It has been disconnected. Jadi makna pula, dia lawan kepada disconnection tersebut. Awak faham kenapa awak di sini? Apa kaitan awak dengan langit? Apa kaitan awak dengan bumi? Apa kaitan awak dengan Tuhan yang paling penting sekali? Apa kaitan awak dengan manusia? Apa kaitan awak dengan isteri, dengan anak, dengan mak, dengan ayah, dengan kawan-kawan? You know why you are here. You know the connection. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Brother, tadi saya tengok banyak juga orang minta saya cerita pasal Jalaluddin Ar-Rumi. Malam ni bukan topiknya, kawan-kawan sekalian. Saya mohon maaf. Ada waktunya saya cerita tentang Jalaluddin Ar-Rumi, Ibn Arabi dan sebagainya. Saya mohon kita fokus kepada topik, ya. Saya teruja juga nak kongsi pasal Jalaluddin Ar-Rumi ni. Okey, senang kata, Jalaluddin Ar-Rumi ni dia popular sebab dipromosikan oleh Barat dan para penjajah. Ada sebab kenapa Rumi dipopularkan. Supaya kita jadi docile, kita jadi jinak, kita senang dijajah oleh penjajah. Ada sebab. Rumi paling terkenal dekat Amerika Syarikat. Dia adalah penyajak yang paling popular di Amerika. Buku dia paling banyak dibaca. Buku sajak yang paling banyak dibaca di Barat adalah buku Rumi.
Okey, dan kita suspek kenapa Barat ni sangat mempromosikan Ibn Arabi, sangat mempromosikan orang-orang macam Jalaluddin Ar-Rumi. Okey, it's suspicion, okey. Suspicious, sorry. Dan saya rasa saya tahulah kenapa dia buat benda tu. Baik, itu untuk cerita lain. Betul, existential crisis dan falsafah yang mengatakan hidup tak ada makna ni datang daripada existentialism. Okey, existentialism. Ini falsafah yang paling buruk dan paling gelap pada pandangan saya. Mohon kita fokus pada topik. Baik, terima kasih Hadri Termizi. Okey, kita teruskan. Jadi makna-makna tadi saya dah jelaskan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya makna hidup kita apa sebenarnya dalam Islam, kan? Saya rasa ini di hujung bibir awak semua. Kita biasa dengar ceramah, tahu, baca Quran mesti akan jumpa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun ni kita kena terjemahkan betul-betul. Memang betul. Ya'budun ni supaya mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya apa maksud sembah ni? Sembah datang dari perkataan apa? Sembah ni yang buat hamba, betul tak? Ya'budun ni datang dari perkataan abdun. Abdun itu hamba. Kalau kita kaji agama-agama lain, kita tanya mereka, apa hubungan manusia dengan Tuhan? Kan? Ada kata hubungan manusia ni macam anak dengan ayah, Allah macam ayah kita. Kan? Ada kata lain pula. Kan? Dalam Islam, hubungan kita dengan Tuhan adalah hamba dengan tuannya. Ada yang tanya, Ustaz, macam tak best saja. Hamba dengan tuan. Kan? Sebab kita punya conception dalam kepala otak ni, bila sebut hamba, kita terbayang konsep slaves. Kan? Tapi cuba kita fikirkan betul-betul. Kita cuba fikirkan betul-betul. Termasuk tujuan hidup kita adalah menjadi khalifah. Okay? Dan of course dia berkait dengan menjadi hamba kepada Allah. Ibadah tu datang dari perkataan abdun. Hamba ni, kita bincang cerita hamba ni dulu. Jadi hamba ni seronok ke tak seronok sebenarnya? Jadi hamba ni tinggi ke tak tinggi? Dia deep ke tak deep konsep hamba ni sebenarnya? Bagi saya, konsep hamba dalam Islam ni sebenarnya yang paling deep sekali. Yang paling cantik, yang paling indah, the most impactful, the most beautiful of all conception yang menjelaskan relationship kita dengan Tuhan. Kenapa Allah pilih hamba? Kan? Allah kata, Ibnun, kita ni anak-anak Tuhan secara kiasan. Kenapa Allah pilih hamba? Manusia ni adalah hamba aku. Hamba ni apa cerita dia? Hamba ni, dia melakukan segala yang Tuhan dia perintah. Hamba ni, dia sebenarnya tidak ada kehendak sendiri. Itulah maksud hamba. Betul? Dan hamba ni ada dua jenis. Dua-dua tak ada kehendak sendiri sebenarnya. Satu hamba yang tak ada kehendak sendiri, maksud dia kehendak dia tu tidak boleh dia tunai. Dia kena buat kehendak orang lain, bukan kehendak diri dia. Satu adalah jenis hamba yang macam tu. Dia tak redha. Dia karahan. Dia bukan ta'an, dia karahan. Dia menghambakan diri kepada Allah secara tidak rela. Secara melawan. Betul. Abdun tu makam paling tinggi. Tapi kita nak kena faham kenapa. Yang paling tinggi abdun. Jadi jenis yang pertama yang tadi tu. Jenis yang kedua adalah abdun yang mana dia kata dengan tuan dia, apa saja engkau suka, aku suka. Apa saja engkau benci, aku benci. Kerana ada cinta di sana. Orang yang mencintai, sebenar-benar cinta, dia akan jadi hamba kepada kekasih dia. Betul ke tidak? Orang yang mabuk cinta, cinta yang tahap paling tinggi sekali, dia akan jadi hamba kepada kekasih dia. Sebab tu, kita tak perlu istilah-istilah lain. Dia ni wali kutub, wali abdal dan sebagainya. Allah memberikan istilah abdun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Dalam surah Al-Isra. Allah kata apa? Allah menjalankan hambanya di waktu malam, waktu Isra Mi'raj. Dalam surah Al-Kahf pun sama juga. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab itu kepada hamba-Nya.
kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba ni makam paling tinggi sebenarnya. That is the highest a human being can achieve. Sanggup tak kita korbankan kehendak kita supaya kita hendak hanya apa yang Allah hendak? Apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, itulah yang kita nak. Apa yang Allah apa yang Allah halalkan, itu yang kita buat. Apa yang Allah haram, itulah yang kita tak buat. Apa yang Allah suka, itulah yang kita suka. Apa yang Allah benci, itulah yang kita benci. Itu makam bukan senang nak capai. Kan, kita buat apa Allah suruh, kita tak buat apa Allah tak suka. Tapi kadang-kadang apa Allah tak suka, kita sebenarnya suka. Betul tak? Kita suka apa Allah tak suka, tapi kita tak buat. Masih okey lah tu. Tapi makam yang lebih tinggi adalah kita suka apa Allah suka, kita benci apa Allah benci, secara automatik keluar, secara natural keluar daripada jiwa kita. Tak perlu nak buat-buat. Itu makam yang tinggi sebenarnya. Jadi Islam kata tujuan hidup manusia, makna hidup manusia adalah apa? Liya'budun, jadi hamba. Jadi hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Gila, mabuk cinta dengan Allah sampai semua Allah suka, kamu suka. Semua Allah benci, kamu benci. We don't have our own desires anymore. Tapi saya cakap tu secara kiasan. Manusia tetap manusia. Kan? Tapi perbezaan kita hanya perbezaan berapa banyak ibadah kita kepada Allah. Betapa jujur cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan hidup manusia liya'budun, untuk sembah Allah. Jadi nak kena faham. Ada orang kata hidup kita untuk ibadah, tapi bagi pandangan dia, dalam minda dia apa? Oh, kita kena ibadah, kita kena solat, kita kena puasa, kita kena haji. Betul. Tapi jangan lupa, kita nak kena jadi hamba. Tapi hamba yang mana satu nak jadi? Hamba yang tau'an, yang dengan rela hati menyerahkan segala jiwa dan raga dan kehendak dia supaya selari dengan kehendak Allah, atau nak jadi hamba yang melawan. Jadi hamba yang melawan ni susah nak bahagia dalam hidup, bahkan mustahil untuk bahagia. Jadi kita pilih untuk jadi hamba yang bahagia. Baik. Tapi nak jadi hamba ni, dia kena ada test. Betul tak? Bukan semua orang boleh dakwa saya hamba Allah, saya hamba Allah. Dia ada ujian dia. Sebab tu awak kena gandingkan tujuan hidup manusia dengan ayat dalam suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan? Apa dia? Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalan dia. Jadi gandingkan tadi. Kehambaan, pembuktian kehambaan yang sebenar adalah melalui ujian. Okey, melalui ujian. Dan sudah tentu konsep khilafah itu termasuklah. Bila kita jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar hamba, bila kita melalui cubaan hidup dengan rela hati, dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka secara tidak langsung awak akan jadi khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benar khalifah, duta Allah di atas muka bumi ini. Baik. Malam ni saya ada surprise sikit kepada teman-teman yang mendengar. Nak tahu apa surprise dia? Saya ni jenis suka menyanyi sebenarnya. Jadi saya akan nyanyi sikit boleh? Kalau tak sedap boleh mutekan je. Mutekan je. Alhamdulillah, insya-Allah. Lagu apa nak saya nyanyi? Kita nyanyi lagu simple-simple Lagu ni lagu nasyid. Saya dululah biasa dengar. Okey. Sekarang dah tak dengar lah. Tapi lirik dia bagus. Ini saya dedikasikan kepada semua yang sedang melalui ujian hidup, yang sedang berjuang. Apa saja perjuangan yang anda lalui dalam kehidupan ini. Lagu yang masih lagu yang masih aku dah haramkan diri aku nyanyi. Dulu saya kuat bawa lagu yang masih, tapi sekarang tak boleh dah. Okey. Jadi saya dedikasikan kepada semua, insya-Allah. Kita rehat sebab saya dah bercakap panjang ni. Takut stres pula orang yang mendengar. Okey. Perjuangan itu gerun dan mengerikan,
hebat dan dahsyat, menggerunkan hati. Bagi mukmin di sini harga dan nilainya. Bagi mukmin di sini harga dan nilainya. Perjuangan itu bagai sampan di laut, di atas lapang tiada perlindungan. Di bawah air melambung dan menggulung, menongkah gelombang yang datang melanda. Orang jahat betul siapa Muhammad Hanif ni. Dia dah lowkan volume. Kiri, kanan, depan dan belakang, angin yang menderu tidak tahu bila datang. Hujan badai yang datang menyerang, bak singa lapar yang garang. Kadang-kadang terdampar di batu karang, penumpang menerima nasib berlainan. Ada yang jatuh, ada yang tenggelam, yang pandai berenang berpaut ke sampan. Ada yang berjaya berenang ke tepian. Sekali lagi dia melayar sampan. Walau pelayaran mungkin tidak berjaya, namun harapnya hanya pada Yang Esa. Kiri, kanan, depan dan belakang, angin yang menderu tidak tahu bila datang. Hujan badai yang datang menyerang, bak singa lapar yang garang. Kadang-kadang terdampar di batu karang, penumpang menerima nasib berlainan. Ada yang jatuh, ada yang tenggelam, yang pandai berenang berpaut ke sampan. Cukup lah tu lah. Okey, malam ni kita santai-santai sikit Saya bawa lagi satu lagu lah. Saya punya lagu tulisan saya sendiri, tapi saya ambil inspirasi daripada lagu P. Ramlee lah. Okay, perhatikan liriknya Tanya pada hati apa sebab gundah, nanti jawab hati rindu berserah. Tanya pada jasad apa sebab mahu, nanti jawab jasad. Tanyalah nafsu, nafsu nanti kata aku, sampai ajal nanti aku tetap aku. Lihat pada alam ada tanda-tandanya, datang satu mahu kaburlah ia.
Tanya pada akal, apa tanda pandai? Adakah tandanya menentang badai? Musafir berlayar, hayat tiba pangkal, sampai kampung asal, kapal ditinggal. Tanya pada hati, pernahkah merindu? Tiba masa lena, apa mimpimu? Lalat cari hina, lebah cari madu, rahsia dirimu pada mahumu. Tanya pada alam, apa sebab ada? Nampak bayang-bayang, apa tandanya? Lihat pada ufuk, selami dirimu, pastikan kau tahu asal bayang itu. Cukup lah. Okay. Bagi siapa yang nak faham, boleh cuba fikir-fikirkan lah. Okay. Okay, kita sambung penyampaian kita berkenaan dengan makna. Okay. Mana tadi? Sekejap ya, betul. Saya pakai kopi, bukan kopi Aladin lah, tarbus dipanggil. Ya, betul. Okey. Sekarang ni bila kita cerita tentang makna, ada 4 makna yang kita nak kena cari. Okey. Ada 4 makna dalam hidup yang kita kena cari. Kita dapat 4 ni, insya-Allah tertunailah makna dalam hidup kita. Yang pertama sekali, okey, apakah tujuan hidup? Okey, itu kita dah cerita tadi. Nombor 2, apakah erti dan sebab dan hikmah di sebalik kesengsaraan? Itu nombor 2. Nombor 1, tujuan hidup. Nombor 2, apa hikmah di sebalik kesengsaraan? Kenapa manusia kena sengsara dalam hidup? Okey. Nombor 3, sekejap ya, saya baca komen sekejap. Okay. Nombor 3 adalah macam mana, bukan macam mana. Nombor 3 adalah boleh tak bahagia itu kita capai? Okey, boleh tak bahagia itu dicapai? Dan nombor 2, kalau boleh dicapai, apakah cara-caranya? Kalau boleh dicapai, apakah cara-cara? Saya ulangi sekali. Bila sebut cari makna dalam hidup, 4 perkara kita kena jawab. Tujuan hidup, nombor 1. Nombor 2, hikmah kesengsaraan. Kenapa ada kesengsaraan? Kenapa manusia kena susah, kena sengsara? Nombor 3, boleh tak kebahagiaan itu dicapai? Is there such thing as happiness and can it be achieved? Boleh tak kita capai? Nombor 3, kalau ia boleh capai, apakah jalan untuk mencapainya? Okey. Kita dah cerita berkenaan dengan ujian tadi tu kan. Allah Subhanahu Wa Taala menguji. Awak perasan tak? Konsep ujian ini adalah konsep yang paling positif sekali. The meaning of life yang paling positif sekali adalah ujian. Kalau orang tanya kita, apa purpose of life umat Islam ni? How can you explain life, existence? Kita kata life is a challenge. Saya nak tanya, ada tak statement yang lebih positif daripada tu? This is where we are being challenged by God. This is where we are being tested by God. Kita ada benda ni jelas-jelas dalam Quran. Dalam agama lain ada tapi tak apa jelas. Salam Ustaz nak tanya, adakah akal, nafsu dan hati adalah sama? Satu sumber. Okey, ni saya dah jelaskan dalam part 2, bahagian 2. Awak boleh rujuk Simon Muhammad. Zafran Malik, terima kasih kerana tuliskan. Okey, thank you so much. Amin. Terima kasih Syaful Johans Mahmud. Okey. Jadi, bila kita kata tujuan hidup itu
adalah untuk melalui ujian dengan sebaik-baik mungkin menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak, is the most positive of all statement. Ia adalah statement yang paling positif dan paling memberikan kita semangat sebenarnya kalau kita faham lah. Kemudian dia konsep kesengsaraan ni nak buka tak malam ni, kalau buka tak habis tau, panjang. Life is a transition to the day after, betul, of course, okay. Life is a transition to the day after, tapi dekat transitory station ni lah yang akan menentukan ke mana hujung kita, betul tak? Jadi dia bukan tempat kita lalu je sebenarnya, dia tempat kita melalui kita punya ujian, peperiksaan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak teruskan ke macam mana? Ke dah penat? Baru sejam. Ke nak saya jawab soalan-soalan dulu? Saya kasih feedback. Laut tenang takkan bentuk kelasi handal. Betul. Beautiful. Ya, Nuzul Fikri. Laut tenang takkan bentuk kelasi handal. Tepat sekali. Ayah saya seorang kapten kapal, jadi insya-Allah lah saya faham. Boleh. Terus Ustaz. Okey, terus ya. Bismillah. Okey. Ada yang tanya, Ustaz, saya punya cubaan ni bukan datang daripada apa Ustaz? Saya bukan sakit ke, saya bukan miskin ke apa Ustaz? Saya punya cubaan ni datang daripada manusia lain Ustaz. Saya punya masalah hidup ni datang daripada orang. Kalau awak nak tahu, itulah punca terbesar masalah manusia. Orang lain. We are the biggest problem to each other. Dan memang Allah ada sebut benda ni dalam Quran. Kita tengok dalam surah ke-47 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Yang bermaksud, ya Sadil, kalau Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, Allah akan buatkan kamu menang. Maksudnya menang lawan musuh-musuh kita. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi termasuk dalam hikmah penciptaan, Allah nak uji sebahagian manusia dengan sebahagian manusia yang lain. Jadi memang betul lah. Memang manusia adalah ujian kepada manusia lain. Okay? Awak adalah ujian kepada suami awak, suami awak juga lah ujian kepada awak. Tapi cuma tahap ujian tu teruk ke tak ajalah. Kan? Ada suami, dialah punca kesengsaraan keluarga dia. Seorang lelaki, seorang ayah dalam keluarga, dialah punca kesengsaraan isteri dia, kesengsaraan anak-anak dia, dialah punca kesedihan. Ya Sadil? Okay. You just nak masuk kat dalam video live ni kan? Okay. Tak maaf anak saya. Ya, tadi habis nyanyi. Ya, betul. Ada nak nyanyikan juga. Okey dah. Adik tunggu dulu nanti habis. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita menguji satu sama lain. We are trials and tribulation to each other tau. Jadi jangan lupa benda tu. Don't forget. Okey. Kemudian ya, ada yang tanya, Ustaz, ujian. Ya, Adil. Betul, tadi Adil, Ruzana. Ingat lagi kenal muka dia. Allah SWT sebut dalam suratul Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Ada yang menyangka bahawa ujian hidup ni adalah dengan benda-benda yang kita tak suka saja. Dengan kesakitan, dengan kemiskinan, dengan kebencian orang lain kepada kita. Ada yang anggap ujian Allah itu. Tapi Allah kata tidak. Allah juga uji kita dengan kebaikan. Allah juga uji kita dengan perkara-perkara yang kita anggap baik. Kaya, kan, kacak, baik, orang suka, orang sayang. Itu pun ujian juga. Kan? Ada orang dia berjaya ujian musibah yang berat-berat yang dia tak suka. Tapi dia gagal dalam ujian yang
khair tadi tu, benda-benda yang dia suka. Ada orang terbalik, dia berjaya dengan ujian-ujian yang daripada khair, benda-benda baik, tapi dia gagal dengan ujian yang berbentuk syar, berbentuk perkara-perkara yang kita tidak suka. Okey. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, kenapa manusia kena sengsara ke atas muka bumi ni? Apa perlunya kesusahan? Why should we even suffer? Kenapa Allah nak kita suffer? The point is this. Without suffering, there will be no evolution. There will be no development. There will be no such thing as success if there is no pain and struggle. Tanpa kesusahan tidak akan ada yang dipanggil sebagai achievement, pencapaian, kejayaan. Saya nak tanyalah dekat sini, orang-orang yang pernah berjaya dalam hidup, kenapa kejayaan awak itu manis? Tanya diri awak sendiri. Kenapa sukses itu sangat manis? Kejayaan manis sebab pengorbanan dia, kesusahan dan kesakitan dia, betul tak? Siapa yang pernah berjaya dalam hidup tapi tak rasa sakit, tak rasa susah? Seronok tak? Dia punya rasa kejayaan tu semanis kejayaan yang susah. It is the pain tu. The pain tu is actually pleasure in later days. Later nanti kita akan perasan bahawa ya Allah, kan, betapa nikmatnya kesakitan yang aku alami dahulu. Kerana itulah aku rasa nikmat yang aku rasakan sekarang ni. Kerana itulah kita mendapat satu bentuk kepuasan, kita dapat satu kejayaan. It is because of the challenge itself, it is because of the pain itself. So pain ni is part and parcel of life. Orang yang pergi gym dia tahulah, kan? Minta maaf orang yang pergi gym, kalau awak tak rasa sakit angkat dumbbell tu, sebab in some level rasa sakit, betul tak? Certain level dia akan rasa sakit. Kalau tak rasa sakit tu, boleh tak awak punya otot semakin kuat, semakin besar? Tak boleh. Pain is needed. Kita tanpa pain, kita tidak boleh berjaya dalam apa yang kita buat. Okay? Ada pula tanya, Ustaz, bukankah Allah tu maha pengasih lagi maha penyayang? Kenapa dia menyakitkan kita? Kan? Why should there be pain? Ini saya nak bawa kalam seorang ahli falsafah barat juga. Kan? Sebab kita kena belajar daripada timur, belajar daripada barat. Belajar agama kita dan belajar daripada falsafah. Kenapa belajar? Sebab supaya kita tahu apa yang tak baik. Sayyidina Umar kata apa? Aku bimbang orang-orang yang masuk Islam. Ya, aku bimbang orang-orang yang masuk Islam tetapi tidak tahu zaman jahiliah. Maksud dia tahu kebaikan tapi dia tidak tahu keburukan. So kita kena tahu. Jangan hanya belajar Islam, awak kena belajar the opposite also. Awak kena belajar pemikiran orang lain supaya awak lebih faham kehebatan Islam ini. Ya, sebab bila tak boleh buat perbandingan, macam mana awak nak kata Islam hebat? Kalau awak nak buat perbandingan, awak kena tahu lebih daripada satu perkara. Dan bila dah tahu lebih dari satu perkara, baru awak buat perbandingan. Bila dah buat perbandingan, baru tahu mana hebat, mana tak hebat. Ini tak, kita tahu satu benda saja. Kalau tahu satu benda, macam mana nak kata benda yang kita ada tu paling hebat? Sebab kita tak banding dengan benda lain. Okey? Okey, ni C.S. Lewis kata. C.S. Lewis ni siapa? Dia ahli falsafah Kristian. Dia dulu atheist, tapi dia convert lah masuk Christianity. Dia percaya pada Tuhan. Dia ni yang tulis Chronicles of Narnia. Chronicles of Narnia. Dia berkawan baik dengan J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien yang tulis buku apa? Yang tulis The Lord of the Rings. Betul. We cannot be more sensitive towards pleasure without being more sensitive towards pain. Beautiful statement. Siapa yang cakap ni? Betul lah. Lagi satu pun, bila kita rasa sakit, barulah kita boleh rasa rahmah kepada orang lain. Betul tak? Hanya orang yang pernah kena kanser yang betul-betul faham orang yang ada kanser. Hanya orang yang pernah sakit yang faham orang sakit macam mana. Jadi boleh ada rahmah. Daripada kesakitan, kesengsaraan kita lah, kita mudah sikit untuk ada rahmah kepada orang lain. Thank you daripada Alan Watts. Okay. Apa yang C.S. Lewis kata? C.S. Lewis kata, what do people mean when they say I am not afraid of God? Because I know He is good. Have they never been to a dentist? Cantik statement dia. Apa dia kata? Aku tak faham lah kenapa ada manusia yang kata, oh, saya tidak takutkan Tuhan kerana Tuhan tu baik. Dia orang ni tak pernah pergi dentist ke? C.S. Lewis tanya. Ya, sebab dentist pun baik juga, tapi dentist menyakitkan kita. Betul tak?
Dentist pun baik, tapi dentist menyakitkan kita. Sebab ada orang ni dia salah faham konsep baik. Dia salah faham konsep kasih sayang. Bila sebut baik, bila semput kasih sayang, buat baik tak ada sakit langsung. Tak. Kadang-kadang orang sayang kita, dia buat benda yang kita tak suka. Kenapa? Macam kita lah waktu kecil. Mak sayang kita tapi bawa pergi doktor. Kena injection, kena cabut gigi. Kita tak faham waktu kita kecil. Tapi sayangnya kadang-kadang kita membawa ketidakmatangan itu sampai ke besar. Sampai ke besar kita berfikir macam budak-budak. Kan budak-budak tanya, kenapa nak kena pergi cabut gigi? Kenapa nak kena pergi injection? Kenapa nak kena sakit-sakit? Kita kata apa? No, it is good for you. Kan? Tapi sayangnya bila kita besar, kan, bila Allah inject kita sikit, Allah cabut sesuatu dalam diri kita, cabut gigi kita sikit, kita mula komplain macam budak-budak kadang-kadang lah. Okay? Hadri Tirmizi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghrib. Okey, saya tak pasti kenapa awak tukil ayat ini. Mungkin mungkin ini yang saya faham dari apa maksud awak. Maksud dia tak payah nak pergi pandang timur pandang barat mungkin. Ayat tu bukan bermaksud benda tu ayat tu bermaksud, ayat tu sedang mengkritik orang-orang Yahudi yang buat kecoh tentang isu kiblat. Okay, so Allah mengkritik mereka balik. Allah kata isunya bukan kamu nak solat tu menghadap timur ke barat. Yang penting taat kepada Allah. Allah suruh tukar kiblat daripada Jerusalem pergi Kaabah, pergi. Don't make it into an issue. Orang Yahudi make it into an issue. Kata, kenapa saya nak menghadap ke Jerusalem, Baitul Maqdis? Kenapa nak kena menghadap ke Kaabah pula? Allah kata, Kaabah ke Baitul Maqdis ke, that is not that important. Yang penting sebenar-benar albir adalah mentaati Allah. Allah suruh menghadap A, awak menghadap A lah. So don't make an issue out of it. So itu maksud ayat tersebut. Okay. Adik siap apa? Okay, dah sayang. Take this and ni pun ujian juga ni. Tapi anak-anak ni nikmat, ya, nikmat. Nikmat yang besar. Doakan keluarga saya. Baik. Okey, kita sambung balik tadi. Lepas tu saya nak kongsi satu kenyataan daripada seorang doktor. Nama dia Dr. Paul Brand. Saya akan tutup di sinilah buat malam ni. Mungkin kita sambung pada sesi lain. Dr. Paul Brand ni, dia adalah seorang pakar leprosy. Leprosy ni sakit kusta. Apa masalah orang sakit kusta? Masalah orang sakit kusta ini, dia tidak boleh merasa sakit. Dia kalau jalan-jalan kat luar, awak ambil pin, awak cocok kat badan dia, dia tak rasa. Jadi Dr. Paul Brand kata, kalaulah aku boleh hadiahkan sesuatu kepada orang-orang yang ada penyakit leprosy ataupun kusta, sesungguhnya aku akan menghadiahkan mereka rasa sakit. Dia kata, aku akan menghadiahkan mereka rasa sakit. Dan dia kata salah satu nikmat Tuhan yang paling besar adalah rasa sakit. Menarik kan? Kenapa dia kata macam tu? Itu pada dia sakit fizikal lah. Sebab penyakit fizikal ini, rasa sakit pada tubuh ini, dia ada manfaat, ada tujuan. Awak tanya doktor, kenapa manusia rasa sakit? Sebab sakit ni adalah alarm signal bahawa something is not right with your body. Bayangkan kita tak ada rasa sakit, macam mana kita nak tahu badan kita tak sihat? Mungkin paru-paru kita dah rosak, mungkin ada kanser dalam tubuh kita, tak rasa sakit langsung. Itu yang boleh mati tiba-tiba. Betul tak? Tak sedar tiba-tiba mati. Untung, Alhamdulillah, Allah cipta sakit supaya bila kita ada rasa sakit dalam bila ada organ yang rosak dalam tubuh kita, kita rasa sakit. Jadi dia kasih kita alarm signal, something is not right with your body, so do something about it. Dan saya yakin sakit tubuh ada manfaat, sakit dalaman pun ada manfaat. Kenapa Allah buat kita rasa tertekan? Kenapa Allah buat kita rasa sakit? Ada orang kata depression dia ni lebih sakit, Ustaz, daripada saya cabut gigi saya dulu. Wisdom tu saya tak sesakit ini, Ustaz. Saya pernah kena accident, Ustaz, tapi putus cinta ni lebih sakit, Ustaz. Memang betul, mereka ada buat kajian. Orang-orang yang sangat tertekan ni, sangat depres ni, dia kata sakit dia tu sama atau lebih teruk daripada sakit fizikal. It's like physical pain. So kenapa Allah kasih sakit?
sebagai alarm signal, something is not right. Jadi kita semua yang merasa sakit dalam hidup kita, okay, take it as a signal from Allah Subhanahu Wa Taala. Something is not right with your body, or something is not right with your life. We need to straighten certain things. Jangan sekali-sekali kata, Ustaz, oh Allah, my life is good, everything is fine, but kenapa saya kena macam ni? No. The best option is to sangka buruk pada diri kita sendiri. Kita sangka baik pada orang, tapi sangka buruk pada diri. Aku depressed ni mungkin ada masalah iman. Tapi awak jangan tuduh orang lain pula. Jangan kata kamu depressed sebab masalah iman. No, that's not for you to judge people. It's for us to muhasabah diri kita. Mungkin aku ibadah aku ada masalah. Mungkin aku tidak berkasih sayang kepada manusia dengan cara yang sepatutnya. That is the best. Bila Allah kasih sakit mental ke, sakit tubuh ke, itu alarm signal. So Dr. Paul Brand kata, pain is one of the greatest gift of God. Orang-orang yang pernah rasa sakit mental ke, sakit badan ke, lepas tu dia recover, jujur tak? Tanya mereka, nikmat selepas tu luar biasa tak? Rasa bersyukurnya tu luar biasa tak? Dan berapa banyak pengajaran yang kita rasa daripada sakit. How much lesson we've learned from pain, from suffering. Saya nak tanyalah, cuba kita bayangkan, kita buat intellectual exercise sikit. Cuba bayangkan, dalam satu hari Allah buang segala jenis suffering, segala jenis sakit, segala jenis kesengsaraan. Let's just imagine. Apa akan jadi dengan hidup ni? Ramai manusia akan hilang makna dalam hidup. Seriously. Cuba bayangkan, dah tak ada sakit, nak tolong siapa? Tak ada orang sakit. Nak rasa kesian pada siapa? Tak ada orang miskin, tak ada orang sakit mental. Kita nak tolong siapa? Nak kesiankan siapa? Nak rasa kasih sayang kepada siapa? Cuba bayangkan, just one day Allah buang segala kesengsaraan. Itu boleh buatkan kita jadi stres. Itu yang akan buatkan hidup kita jadi tidak bermakna. Jadi sakit, kesengsaraan, ni ada nikmat yang besar di sebaliknya sebenarnya. There's great benefit behind it. Okay. Saya nak baca salah satu hadis favourite saya. Bagi siapa yang kena ujian yang sangat dahsyat, yang rasa macam dah tak boleh carry, tolonglah hafal hadis ni atau tampal dekat tembok, buat framing. Okay, ayat ni, hadis ni. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yawm al-qiyamati fayusbaghu fi an-nari sibghatan thumma yuqalu ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'im qat fayaqulu la wallahi ya rabb wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fi ad-dunya min ahli al-jannah fayusbaghu sibghatan fil jannati fayuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fayaqulu la wallah ya rabb ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatan qat. Subhanallah. Saya terjemahkan hadis ni daripada Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW berkata, hari kiamat nanti akan dipanggil, ni hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hari kiamat nanti akan dipanggil orang yang paling banyak nikmat dalam hidup, an'ami ahli dunia, dia yang paling banyak nikmat dalam hidup dia, tapi dia ni ahli neraka, orang jahat, tapi banyak nikmat. Dia dipanggil di hari kiamat nanti dan dia akan dicelup sekali dalam syurga. Sekejap saya dicelup dalam syurga. Kemudian akan ditanyakan kepada dia, wahai anak Adam, adakah kamu pernah melihat kebaikan? Adakah kamu pernah merasai kenikmatan? Hamba tu kata, la wallahi ya Rabb, wallahi aku tidak pernah merasa kenikmatan. Kemudian akan dipanggil orang yang paling dahsyat ujian dia di atas muka bumi, yang paling teruk kesakitan dia di atas muka bumi, sakit dalam, sakit luar, yang paling teruk sekali. Mungkin orang yang tak kacah langsung, tak cantik langsung, orang tak suka, lepas tu miskin, lepas tu sakit, mungkin Allah kata, Nabi kata, yang paling teruk sekali ujian dia dekat muka bumi. Dan dia akan diletakkan sekejap, dicelupkan sekejap dalam syurga, kemudian dikeluarkan. Dan Allah akan tanya kepada dia, wahai anak Adam, adakah kamu pernah merasai kesakitan? Adakah kamu pernah merasai kesengsaraan? Maka hamba tu jawab, la wallahi, wallahi tidak.
Wallahi aku tidak pernah merasai kesakitan langsung. Macam nak faham hadis ni? Hadis ni indah, subhanallah, tabarakallah. Ini tentang relativity of pain sebenarnya, and relativity of pleasure. Tengok ada dua orang. Satu, nikmat semua dia dapat, tapi ahli neraka. Dia masuk neraka, Allah celup dia sesaat saja dalam neraka, lepas tu keluarkan. Lepas tu tanya dia, pernah rasa nikmat tak? Tak. Maksud dia apa? Segala nikmat yang dia rasa dalam dunia, yang dialami dalam hidup dia, satu saat saja dalam neraka dah buatkan dia lupa, dah buatkan segala nikmat tu jadi tak ada makna dalam hidup dia lagi. It means nothing. Whatever pleasure you experience in your life for what? 60 years, 70 years, 80 years, just 1 second in hellfire akan menghilangkan segala nikmat itu. Has no meaning. Dan orang yang hidupnya diuji dengan seteruk-teruk ujian, berapa puluh tahun? Mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun yang kita rasa terlalu lama. Tapi bila Allah celupkan anda satu saat saja dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, segala kesengsaraan itu akan hilang. Macam tak ada makna langsung. Jadi terlalu kecil. Sebab syurga ni selama-lamanya. Hidup di dunia ni kita rasa terlalu lama, betul tak? Tapi sebenarnya 80 tahun paling lama. 90 tahun lah. 100 tahun lah umat Muhammad boleh pergi. Bandingkan 100 tahun dengan selama-lamanya. Tak boleh dibandingkan langsung. Dia bukan titis pun. Tak boleh dibandingkan pun sebenarnya. Jadi hidup dekat dunia ni sekejap saja. Jadi kita sabar sikit. Just hold on for a while. Life in this world is for a while. Sekejap sahaja. It will end soon. So sabar ya. Bersabar kita. Segala ujian yang kita hadapi, sabar. Hidup ni tak lama. Tak lama. Subhanallah. Hadis ni adalah salah satu hadis yang betul-betul menggugah jiwa saya. Siapa-siapa yang menghadapi ujian, kongsi hadis ni dengan mereka. Okey? Ini lagi satu hadis untuk memberi kita semangat, untuk beri kita faham kenapa ada kesengsaraan ya. Kenapa ada kesengsaraan. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta asy-syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim daripada ketidakselesaan, daripada kesakitan, daripada kebimbangan, daripada kesedihan, bahkan satu jarum ataupun satu duri yang tercocok di kaki dia, kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Maksud dia begini, segala kesusahan yang kita hadapi dalam hidup, awak stres, awak sedih, awak terpijak skru, awak tersandung masuk longkang, kan? Awak sakit kepala, tapi awak redha dan awak sabar, itu menjadi penghapus dosa. Saya yakin dekat akhirat nanti akan ada orang yang terkejut-kejut. Kenapa terkejut? Dia kat dunia tak banyak ibadah, kan? Solat tahajud pun malas, puasa sunat pun malas, kan? Tak silap saya ada hadis ni, tapi saya lupa. Kan, hamba ni akan tanya, ya Allah, aku tak buat banyak amalan, tapi macam mana aku punya amalan baik ni macam besar gunung, ya Allah. Allah jawab balik, wahai hambaku, adakah engkau lupa dulu pernah engkau tercocok duri, dulu pernah aku timpakan kesakitan kepada engkau, dulu pernah aku buat begini, buat begitu kepada engkau, tapi engkau sabar, maka aku gantikan kepada kebaikan. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang dalam hidup ni banyak cabaran, banyak ujian. Itu sebenarnya adalah, kita kata, passive income awak dekat akhirat. Awak mungkin tak banyak puasa sunat, tak banyak sedekah, tak banyak solat tahajud, tapi awak sabar. Kesabaran awak tu akan jadi gunung kebaikan dekat akhirat nanti. Tak percaya, saya tambah lagi satu hadis. Okey? Inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Yang bermaksud, sesungguhnya kebesaran ganjaran itu bergantung kepada besarnya ujian itu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia mencintai seseorang atau sebuah kaum, Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ar-ridha. Siapa yang redha dengan ujian itu, maka kepadanya lah, untuknya lah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang
melawan, tidak terima, membenci, maka ke atas dia kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak rasa sakit tak apa, nak bersedih tak apa, nak merintih tak apa, nak menangis tak apa. Kata, ya Allah sakit, ya Allah berat, ya Allah ujian aku ini, ya Allah, ya Allah. Tak apa, Allah suka mendengar rintihan kita. Tapi jangan sekali-kali kita berlanggar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, I don't want this anymore. Aku tak nak lah benda. Kau hentilah. Kenapa kau sakit? Jangan cakap macam tu. Merintih dengan Allah, mengadu dengan Allah. Ya Allah sakit, ya Allah. Ya Allah aku tak tahan lagi, ya Allah. Cakap macam tu. Dan semua tu akan jadi pahala dekat akhirat. Jangan takut ya. Ada lagi hadis saya nak kongsi malam ni untuk kita faham kenapa ada kesengsaraan. Ini pun subhanallah, ni hadis riwayat Tirmizi dengan Ibn Abi Dunya. Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat bil maqarid. Subhanallah. Yang bermaksud dekat akhirat nanti orang-orang yang afiah ni dia hidup tak ada banyak masalah sangat. Dia tak ada sakit, tak miskin, tak apa, hidup dia okey. Dia ahlul afiah. Orang-orang macam ni dekat akhirat nanti apabila dia melihat orang-orang yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul bala, apabila Allah beri mereka pahala, orang-orang yang ahlul afiat ni, yang tak banyak masalah kat dunia ni, apa dia akan buat? Dia harap apa? Dia berharap kalaulah dekat dunia tu setiap inci kulit mereka itu digunting-gunting. Maksud dia apa? Dia jealous tengok orang yang banyak diuji dekat akhirat dapat banyak pahala. Orang yang tak diuji sangat kat dunia ni, dia akan jealous sampai mengharapkan apa? Kalaulah kat dunia dulu Allah gunting-gunting akulah. Dia mengharapkan benda tu, menggunting-gunting kita. Maksud dia nak rasa sakit supaya merasa layak mendapat pahala. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang dah rasa sakit, beruntunglah mereka-mereka yang sabar dan dah melalui kesakitan itu. Beruntunglah juga mereka yang telah syahid, dan syurga menanti anda insya-Allah. Dan kita yang masih dekat dunia ni, sabarlah segala apa ujian. Ada orang Allah tak uji sakit, Allah kasih benda lain. Ada orang Allah tak uji miskin, Allah kasih benda lain. Kan? Ada orang Allah uji dengan kutukan, hinaan manusia. Telah terima dengan redha, itu semua akan jadi pahala, akan jadi obat. Tapi kalau teguran orang yang betul, dengarlah kan. Jangan sombong pula, aku tak dengar, kau nak cakap apa cakap. Jangan pula macam tu. Kan? Itu delusional. Okey, jangan kita jadi manusia yang macam tu. Dan dalam kitab Al-Izz Ibn Abdis Salam, Hikmatul Balaya wal Mihan, panjang dia punya tajuk, saya tak hafal full. Al-Izz bin Abdis Salam ada tulis satu buku, dia menyenaraikan apa hikmah-hikmah ujian. Tak silap saya ada 17. Ni saya rumuskan sikit. Saya rumuskan apa yang Al-Izz kata. Bila ada ujian, bila ada kesengsaraan, kita akan sedar betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa hinanya kita. Yang pertama. Nombor 2, kita akan rasa kita ni benar-benar hamba. Kadang kita sombong. Bila jatuh sakit, bila kena susah, barulah nak terlentang dekat atas tikar semayang tu. Betul tak? Barulah nak merintih, baru nak menghempas diri kat tikar semayang tu. Jadi Allah beri kita ni supaya kita sedar diri. Lepas tu bila ada ujian, barulah kita benar-benar doa itu ikhlas. Betul tak? Kalau tak ada masalah, doa tak ikhlas sangat. Kan? Allah nak kasih-kasih, tak nak kasih tak apalah. Tapi bila kita sakit, ya Allah, tak ada orang lain boleh bantu aku, tak ada siapa boleh bantu kecuali engkau. Baru kita faham. Itulah ikhlas. Innallaha yujibul muttar iza da'ah. Allah menjawab doa orang-orang yang muttar. Siapa tu muttar? Orang-orang yang benar-benar desperate. Sebab tu bila nak doa, nak makbul, doa minta dalam keadaan desperate. Desperate ni maksud apa? Kita yakin tak ada orang boleh jawab kecuali Allah. Ittirar tu, merasa muttar itu. Okey, dia hanya datang bila kita dihempas teruk. Bila kita diuji teruk, baru kita faham ikhlas tu apa. Jadi Allah nak ajar kita ikhlas. Dia samalah macam dalam Quran Allah cerita orang-orang yang doa secara ikhlas, mukhlisin lahuddin. Bila apa? Bila kapal tu nak tenggelam kan, kena badai, orang yang naik kapal terbang kena turbulence, rasa kapal terbang nak jatuh, barulah waktu tu kita doa sejujur-jujur doa. Rasa nak mati itulah, rasa dah tak ada harapan, barulah kita doa secara jujur.
Dan ada macam-macam lagi lah. Okay? Boleh baca dia punya buku tu. Ada apa-apa soalan? Ada sesiapa nak tanya soalan, boleh tanya, insyaAllah. InsyaAllah nanti saya akan buat bahagian kedua tentang makna ni, sebab makna ni ada macam-macam, kita nak cerita lagi. Atau rasanya tak perlu kot, saya rasa cukup kot berkenaan dengan makna ni. Saya buka kalau ada apa-apa soalan. Kalau tak tanya, saya nyanyi lagi. Saya perasan tadi bila saya nyanyi, ramai yang keluar. Baru saya sedar buruknya suara saya ni. Kalau tak, innallaha yujimul muttar iza da'ahu. Saya rujuk balik tadi soalan-soalan. Kalau ada kat belakang tadi, saya terlepas. Betul, dia ada buku-buku dalam buku-buku para ulama kita. Hadis-hadis ni sebenarnya terkenal. Tapi mungkin kadang-kadang ustaz-ustaz tu lupa nak cerita kan. Luqman IB tanya, ustaz ada beza tak psikologi Islam dengan Barat? Of course, banyak perbezaan dia lah. Banyak sangat perbezaan dia. Kalau sekarang dekat Barat, psikologi dia orang ni over medicalization. Dia terlalu banyak dependent pada ubat. Okay, tapi mereka pun sedang buat self-criticism, tengah buat muhasabah. Sampai ke tahap World Health Organization, mereka dah sedarkan masalah ni. Yalah, orang sakit sikit kasih ubat, kasih sikit ubat, anxiety sikit kasih ubat, depression sikit kasih ubat. Mereka pun sedar this is a problem in some sector, some psychiatrists. So insyaAllah kita doakan mereka berubah. Dan of course mereka tak iktiraf kewujudan roh. Kita iktiraf dalam ilmu psikologi kita iktiraf kewujudan roh kan. Kita percaya kewujudan Tuhan. Kita punya konsep psikosomatik. Okey, apa berlaku pada roh boleh terkesan pada tubuh, apa yang berlaku pada tubuh boleh terkesan kepada rohani kita, dan macam-macam lagi. Okey, paradox of prey ni saya tak pasti apa maksud dia. Adakah yang dimaksudkan self-fulfilling prophecy ke? Yang datang daripada doa? Allahu a'lam. Mungkin Azam Rafi'i boleh jelaskan? Alhamdulillah. Betul, yang paling memberi kesan hadis Nabi juga, Quran juga. Kita ni boleh menceceh ya, kan? Quran dengan sunnah Nabi, nothing is better, kan? Awak cari buku-buku motivasi ke, Stephen R. Covey ke, Anthony Robbins ke, dia orang ni tak powerful sebenarnya. Yang paling powerful Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kefahaman ulama-ulama yang mu'tabar. Apakah kaitan free will dengan sengsara? Kesengsaraan adalah kesan free will kita. Kesengsaraan itu adalah bukti bahawa kita ni ada free will. Okay? Perbuatan kita ada repercussion. Allah kata nak buat A, buatlah. Dan nak buat B pun buat. Nak buat A, dapat kesan dia. Buat B pun dapat kesan dia. Sebab tu ada kesan baik, ada kesan yang sakit. Itu menunjukkan bahawa kita ni ada free will. Cara terbaik untuk kurangkan anxiety ada macam-macam cara lah. Dia bukan perkara yang senang. Okay, it's not something easy untuk kurangkan anxiety. Yang pertama sekali, perlu awak keliling diri awak dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Kadang-kadang ni keluarga sendiri yang menjadi punca masalah. Dan mak sendiri, ayah sendiri, adik-beradik sendiri, isteri sendiri, suami sendiri, anak-anak sendiri, very negative people around. So kalau negative people saja dalam keluarga, cari kawan-kawan yang baik, pergi ke tempat-tempat yang baik. Nak beli ikan, pergi pasar ikan, jangan pergi pasar unta. Okay, itu yang pertama sekali, sebab jamaah penting. Lepas tu yang kedua adalah banyakkan buat baik. Banyakkan buat baik, buat baik. Kita ni rasa bila kita ada masalah, tunggu orang tolong kita kan? Tak. Bila kita ada masalah, kita bantu orang. Saya ambil contoh ni kerana saya kenal Puan Anita Abu Bakar. Dia ni pengasas kepada Miasa. Dia ada anxiety disorder. Tapi dia kata anxiety dia berkurang selepas dia membantu orang.
Dan dia juga mengatakan ibadah dia lah, bila dia betul-betul memahami Islam dan mengamalkan ibadah dia dengan sebenar-benar, sebaik-baiknya, kesan pada diri dia besar. Tapi saya mendengar daripada dia, yang paling berkesan adalah dia bantu orang. Dia ada anxiety, dia bantu orang ada anxiety, dia bantu orang ada depression. Sebab Nabi pun ada kata benda ni, man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Kan, siapa yang membantu seorang mukmin daripada satu masalah, Allah akan bantu dia dalam masalah dunia dan akhirat dia. Jadi bila kita ada masalah, kita bantu orang. Jangan kita duduk terperuk seorang-seorang, sekesiankan diri kita, kan. Keluar, tolong orang. Saya tahu orang anxiety susah nak tolong orang, susah nak keluar. Tapi nak tak nak, kena ada mental effort di sana. Dan kalau tak boleh buat seorang, buat bersama-sama dengan orang lain. Okay? You need a support system. Itu yang paling berkesan sekali sebenarnya. Okey, pandangan Ustaz tentang God Spot. God Spot ni datang daripada New Age punya konsep. Okey. Dia diambil oleh ESQ, Ari Ginanjar ni diambil daripada guru dia, Danah Zohar. Danah Zohar ni bercakap tentang God Spot. Masalah dengan God Spot ni, mereka mendakwa bahawa kepercayaan kepada Tuhan ataupun the feeling of godliness, merasa kewujudan Tuhan ni ada dalam otak kita sebenarnya. It is in our brain. Dan mana kalau kita switch on this God spot ni, macam-macam perkara luar biasa yang boleh berlaku. Kesan ni bahaya besar pada akidah dia, dahsyat. Kenapa? Kerana teori God spot ni bertitik tolak daripada anggapan bahawa segala pengalaman kerohanian timbulnya daripada otak manusia itu sendiri. It comes from the brain. Ini berbahaya. Kalau kita berpegang dan percaya kepada perkara tersebut, apa kesan kepada akidah kita? So wahyu yang turun kepada Nabi itu adakah dalam otak Nabi? Is it his own creation, the creation of his own brain? No, it comes from outside of himself, datang daripada luar. Sebab ada orang guna teori God spot ni, dia tak faham repercussion akidah dia. Okay, dia tak faham repercussion akidah. Neuroscientist daripada barat pun dia ada kaji God spot ni, dia ada buat God helmet dan sebagainya untuk test ataupun ukur pengalaman-pengalaman kerohanian orang-orang tertentu. Dan mereka kata ada sebahagian pengalaman kerohanian tu boleh direka by stimulating the brain. Jadi dia kata kalau kita boleh reka pengalaman kerohanian dengan stimulating the brain, dia menunjukkan bahawa pengalaman kerohanian dia datang dari otak, bukan datang dari luar. Maksud dia tak adalah Tuhan, tak adalah malaikat, tak adalah itu, tak adalah ini, ada hanya kitalah Tuhan. Sebab tu New Age ni akhirnya dia punya hujung dia adalah menuhankan manusia. Dia kembali kepada wahdatul wujud. Dia sama je, dia satu geng. Sigmund Freud ni gila. Dia pakar jiwa yang sakit jiwa. Okey, dia bukan pakar jiwa lah, dia pakar sakit jiwa. Antara teori dia yang paling banyak buat kerosakan di atas muka bumi ni adalah dia punya konsep Oedipus complex tu, kalau tak silap saya. Dia kata bahawa setiap manusia ni, lelaki ni sebenarnya ada sexual attraction kepada mak dia sendiri. Masalah dia, Freud yang ada sexual attraction kepada mak dia sendiri. Betul, dalam sejarah, dalam history dia, sejarah dia, memang dia ada sexual attraction kepada ibu dia sendiri. Dan dia kata masalah mental manusia boleh dirumuskan berpunca daripada kehendak seks yang tidak tertunai. Sebab tu berlaku sexual revolution di barat. Di barat mereka meliberalkan seks. Kalau di timur, seks ni bukan satu benda yang senang untuk dapat. Tapi di barat diliberalkan. Siapa-siapa nak seks boleh dapat seks. Nak tengok porno boleh tengok porno. Kan, nak jumpa pelacur boleh cari pelacur. Kenapa? Sebab ni sebahagiannya bertitik tolak daripada teori-teori Sigmund Freud. Sebab dia kata kalau nak menenangkan masyarakat, make sex liberal, liberalize sex. Sebab kalau tak manusia akan depressed, stress sebab tak dapat seks. Itu rumusan dia, kan? Of course lah kita tidak setuju. Okey, Saiful Anwar tanya, maksud Ustaz kita kena ada makna dalam hidup, iaitu tidak memisahkan kaitan satu perkara dengan perkara yang lain, dan penyambung bagi makna-makna ialah Allah. Tepat sekali, very good Saiful Anwar, betul. Okey, tali pengikat semua yang ada ni adalah percaya kepada Tuhan. Sebab tu awal-awal tadi saya sebut berkenaan dengan kepercayaan kepada Allah. You remove the concept of God, you remove the belief in God, semua jadi terputus. Kan? Okay. Kenapa kita ada langsir kat rumah? Langsir ni ada makna tau.
Kita ada langsir sebab apa? Nak mengindahkan kehidupan kita. Kenapa kena indahkan kehidupan kita? Sebab Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Nampak tak? Akhirnya balik kepada Tuhan. Sebab kalau tak ada, semua benda jadi sia-sia. If there is no God, then nothing is meaningful. Okay? Ustaz, adakah hadis-hadis tentang layanan Nabi dengan orang yang sakit mental kurang ditekankan dalam masyarakat kita? Pasti ada kan? Betul. Memang ada kurang penekanan. Dia ada satu hadis, tapi hadis ini ulama mengatakan ia daif. Okey, hadis ini ada seorang lelaki lalu depan Nabi dan dia macam tak waras lah kan. Jadi sahabat lain kata, ya Rasulullah, jangan layan dia sebab dia gila, dia majnun. Nabi kata tak, dia bukan majnun, walakinnahu musab. Ini interesting walaupun hadis ni daif, Nabi kata dia bukan, jangan bagi dia gila, tapi dia musab. Musab ni sesuatu telah menimpa dia. Jadi maksud dia dekat sini, Nabi mengiktiraf bahawa orang yang hilang waras ni, dia bukan setakat datang daripada iman dia ke apa, tidak. Dia boleh ditimpakan kepada dia sesuatu. Dan saya rasa Nabi, of course lah, Nabi memahami dan mengetahui bahawa otak itu sendiri boleh ada problem. Bila otak ada problem, dia akan terzahir dalam bentuk-bentuk yang dipanggil sebagai penyakit mental. Apa pandangan Ustaz mengenai berharap dan mengharap seperti mengambil manfaat dari anak atau kawan? Kita harap okey, tapi kita kena beritahu diri kita bahawa manusia ini tidak mampu tunaikan semua yang kita harapkan. Okey, maksud dia berharap dengan had. Kena jaga had berharap tu. Okey. Sebab kalau tak jaga had, kita akan kecewa. Sebab manusia tak akan mampu menunaikan semua yang kita nak. Ustaz, perasaan dalam kehidupan dekat tubuh disebabkan electrical signal dan chemical reaction dalam otak. Bagaimana nak sustain the same feeling for longer period? Okey, electrical signal ni dia bukan punca kepada perasaan kita. Dia adalah reaction kepada roh kita. Tu saya sebut dalam sesi yang pertama, bahawa hakikat diri kita rohani kita. Kehendak kita, will kita semua datang daripada rohani kita. Otak kita adalah transmitter. Okey? So it doesn't start from the brain. The brain is just a transmitter. Okay. So electrical signal semua dia punya aktiviti berlaku dekat otak, tapi bukan berpunca daripada otak. Macam awak nampak orang malu pipi dia jadi merah. Malu dia bukan dekat pipi dia tu, kan? Malu dia tu hanya terzahir pada pipi dia dengan color merah tu. Okay. ESQ menyimpang, ia menyimpang. Betul. Psikologi dekat Malaysia ni masih banyak guna teori Sigmund Freud. Saya taklah kata semua yang Sigmund Freud kata salah. Banyak yang dia kata betul. Tapi dia punya betulnya tu, dia punya salah tu sangat berbahaya kepada dunia sebenarnya. Okeylah, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya rasa cukup di sini. Okey, cukup sampai di sini. Semoga anda semua mendapat manfaat, diberikan semangat untuk meneruskan kehidupan melalui apa sahaja cubaan hidup yang Allah berikan kepada kita, berpegang teguh kepada makna sebenar yang diajarkan oleh Islam. Okay? Dan semoga umat manusia dapat keluar daripada krisis COVID ini dengan cara yang terbaik. Okay? Dan sedar akan kedudukan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana memberikan perhatian. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama semua. Assalamualaikum.